Welcome to Taylor's University. Welcome to Taylor's University. Welcome to Taylor's University. Welcome to Taylor's University. Welcome to Taylor's Pada University. era globalisasi ini, teknologi meneruskan berkembang dan menggalakkan globalisasi di seluruh dunia. Sementara itu, struktur tamadun dan tata susila sosial kita tidak terlepas daripada pengaruh besar dunia luar. Marilah kita bersertai perbincangan kami tentang cabaran etika dan ketamadunan yang ditimbulkan oleh globalisasi di Malaysia serta penyelesaiannya. Selamat petang semua. Topik perbincangan hari ini tertumpul kepada isu-isu yang timbul daripada globalisasi dalam masyarakat Malaysia. Mari kita bermulakan dengan topik pertama, iaitu isu sosial berkaitan belia. Pasukan A, sila memulakan pandangan kamu. Salam sejahtera semua. Saya di sini untuk membahas masalah sosial berkaitan pemuda yang menentang di Malaysia. Lebih khusus lagi, masalah yang berkaitan dengan kekurangan pendidikan seksual di kalangan pemuda. Pertama sekali, saya ingin menunjukkan bahawa topik kesihatan reproduksi sangat stigmatisasi dan diskusi terbatas. Hal ini dapat mencegah pendidikan seksualitas lengkap dan membatasi akses ke informasi kesihatan reproduksi yang dapat diandalkan. Kekurangan pengetahuan umum di kalangan pemuda ini berbahaya dan mengarah pada pandangan yang tidak berpendidikan tentang HIV atau AIDS. Ya, saya rasa semua orang akan bersetuju bahawa kita semua agak malu untuk membincangkan topik ini dengan keluarga atau rakan sebaya, betul? Bolehkah saya tambahkan bahawa perkhidmatan mesra remaja yang tidak memadai dan kelemahan lain dalam sistem penjagaan kesihatan meningkatkan risiko STD, kehamilan tidak diingini dan aborsi juga. Jelas bahawa terhadap usaha untuk menyediakan generasi akan datang, Malaysia dengan pendidikan seksualiti yang objektif, yang menghormati kepelbagaian budaya dan menangani isu kesihatan yang serius. Walau bagaimanapun, melengkapi belia Malaysia dengan pengetahuan yang memerlukan pendekatan multimodal yang merangkumi sensitiviti budaya, kurikulum pendidikan yang diperbaiki, penjagaan kesihatan yang mudah diakses, dan dialog terbuka dengan masyarakat. Syabas pasukan A, pandangan yang sangat padu. Topik seterusnya, isu dalam kepelbagaian, etnik dan agama. Pasukan B, sila mula bila-bila masa. Terima kasih. Kepelbagaian kaum dan agama telah memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Namunnya, juga membawa banyak kesulitan yang menjejaskan keupayaan negara untuk mengekalkan kesatuan sosial. Melayu, Cina, India dan kumpulan peribumi yang lain membentuk populasi negara. Masing-masing mempunyai adat dan tradisi mereka sendiri. Walaupun Malaysia telah melaksanakan undang-undang afirmatif seperti Undang-Undang Bumi Putra untuk membetulkan masalah sosial ekonomi, malangnya pelaksanaan undang-undang ini telah mengakibatkan konflik dan ketidaksamaan. Perbincangan mengenai keberkesanan dasar dan kemungkinan pemanggiran masyarakat lain telah dirangsang oleh keutamaan mereka terhadap orang Melayu atau Bumi Putra. Saya bersetuju dengan pandangan rakan saya untuk menguraikan kebebasan beragama dan keharmonian antara agama dalam negara kita. Undang-undang yang sering menghalang orang menukar agama telah memburukkan keharmonian di dalam komuniti Malaysia, terutamanya agama Islam. Oleh itu, kami yakin bahawa cabaran yang berterusan ialah mencari keseimbangan antara menegakkan hak dan identiti dalam pelbagai komuniti sambil mempromosikan satu identiti nasional. Hal ini perlu diatasi dengan mengadakan perbualan inklusif yang mengambil kira hak dan pandangan semua kaum dan agama untuk memupuk perpaduan nasional. Dengan ini, kita boleh berusaha ke arah Malaysia di mana kepelbagaian dihargai dan diraikan. Syabas pandangan yang jelas dibuat oleh pasukan B. Sesungguhnya, ini adalah masalah rumit yang memerlukan banyak usaha untuk dibetulkan. Sekarang, marilah kita dengar pasukan C tentang isu pemuliharaan alam sekitar di tengah-tengah globalisasi.
Selamat petang. Saya sekarang akan memulakan perbincangan saya tentang kesan globalisasi terhadap alam sekitar. Globalisasi menimbulkan dilema moral dalam menimbangi pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Penebangan hutan dan permintaan terhadap sumber memberi kesan kepada kepelbagaian biologi Malaysia yang kaya. Negara menghadapi cabaran berkaitan pembangunan mampang kerana mengekstrakan sumber asli untuk faedah kewangan boleh menimbulkan konflik dengan prinsip moral dan budaya yang tertanam dalam berbagai budaya sejarah Malaysia. Selain itu, isu alam sekitar berskala global seperti perubahan iklim menuntut keputusan beretika pengumpulan sumber dibuat di peringkat global. Dengan ini, pembuatan keputusan beretika yang menghormati hubungan budaya Malaysia dengan landscape semula jadinya dan mengambil kira kesan jangka panjang untuk generasi akan datang adalah perlu untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Kerjasama antara Malaysia dan kuasa dunia yang lain mungkin diperlukan dalam usaha melindungi dan memelihara alam sekitar, di samping tidak ketinggalan dari segi pembangunan dan kemajuan negara. Terima kasih pasukan C atas pandangan anda. Sekarang ke soalan yang terakhir dan yang paling kompleks dalam persekitaran sosial Malaysia, iaitu hak LGBTQ di Malaysia. Pasukan D, bersedia apabila anda berada. Hak-hak LGBTQ+ di Malaysia mencerminkan hubungan kompleks antara globalisasi moral dan peradaban. Pandangan tradisional bertentangan dengan norma global yang membawa kepada perdebatan undang-undang dan budaya. Perlawanan daripada elemen masyarakat konservatif termasuk entiti politik merupakan halangan yang signifikan. Selain itu, kurangan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang komprehensif dan disesuaikan dengan keperluan LGBTQ+ membawa kepada diskriminasi dalam persekitaran kesihatan. Kekurangan pengistirafan undang-undang untuk hubungan sesama jenis mewujudkan halangan dalam bidang-bidang seperti warisan dan hak harta. Perwakilan terhad individu LGBTQ+ dalam kedudukan pengaruh kedua-dua dalam politik dan pelbagai sektor menghalang kemajuan. Selain itu, kurangnya pendidikan seks inklusif di sekolah mengekalkan kurangnya pemahaman dan penerimaan. Pencemaran otak yang berpotensi kerana sesetengah individu LGBTQ+ rugu-rugu untuk mengekspresikan identiti mereka secara terbuka, mengancam kepelbagaian dan kemajuan. Cabaran-cabaran ini untuk membentuk web yang kompleks yang memerlukan penyelesaian yang komprehensif. Pada masa yang sama, globalisasi memperkenalkan pemahaman etika, mendorong refleksi mengenai kebebasan individu, adat sosial dan hak asasi manusia. Sesungguhnya, menangani cabaran ini memerlukan penyelesaian strategik. Kempen advokasi yang menyasarkan unsur konservatif boleh meningkatkan kesedaran dan menggalakkan pemahaman untuk menentang tentangan. Program latihan dijalankan yang bertujuan penjagaan kesihatan mendidik profesional tentang kepentingan keperluan LGBTQ+. Rakyat perlu juga berusaha ke arah mencapai pengiktirafan undang-undang untuk hubungan sejenis. Menggunakan amalan pengambilan pekerjaan inklusif adalah penting untuk membantu mempromosikan kepelbagaian dalam jabatan kepimpinan. Selain itu, memperkenalkan pendidikan tentang LGBTQ+ boleh mengubah sikap masyarakat dan mewujudkan generasi yang lebih berfikiran terbuka dan bermaklumat. Dengan melaksanakan penyelesaian ini, saya pasti kita boleh membuka jalan kepada Malaysia yang lebih inklusif dan menerima. Terima kasih atas semua pendapat intelek telah dibuat oleh semua peserta petang ini. Sungguh menggembirakan. Saya ingin mengucap terima kasih kepada semua orang atas penyertaan dalam usaha mereka. Keputusan pertandingan pembahasan ini akan dikeluarkan dalam beberapa hari. Jadi, jangan lupa menonton aplikasi MyTimeStaler anda untuk melihat sama ada pasukan anda layak untuk pertandingan debate antara negeri.